Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن من مجموعة 6. اليوم سنقدم لكم عن الموضوع مقدمة في علم اللغة الاجتماعية. قبل هذا اسمي فاتن الراجم تقنط السماء ورقم طلبة 066197. ما هو علم اللغة الاجتماعي؟ علم اللغة الاجتماعي هو علم الذي دراسة العلاقات بين اللغة والمجتمع. Seperti yang mana kita tahu, ilmu lugha al-ijtimai ini merupakan ilmu sosiolinguistik yang mana satu kajian mengenai hubungan di antara bahasa dengan masyarakat. Ilmu ini menjelaskan untuk kemampuan manusia dalam menggunakan bahasa yang tepat dalam situasi yang berbeza, terutamanya dari segi komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي مرضية الصوفية بنت محمد رزال. رقم الطلبة 05931316. Seterusnya saya akan membentangkan salah satu isu yang berlaku di dalam kajian kami, iaitu tatwir nizam al-alami, yang bermaksud pengaruh perkembangan order dunia. Pengaruh perkembangan order dunia ini telah menjadi faktor dalam penyataan masalah kajian ini, iaitu kelemahan penggunaan bahasa Melayu dalam masyarakat pelbagai bangsa di Malaysia. Jadinya, dapat kita lihat perkembangan order dunia dari abad ke-7 hingga pada masa kini. Pada abad ke-7, di mana pada ketika itu fungsi dan peranan bahasa Melayu sangat dititik beratkan. Pada ketika itu, bahasa Melayu ni dijadikan sebagai bahasa lingua franca atau bahasa perhubungan utama di Nusantara. Akan tetapi, dapat kita lihat pada masa kini, terdapat pengaruh dari budaya luar yang menyebabkan penggunaan bahasa Melayu menjadi lemah. Walaupun di dalam kandungan perkara 152 di dalam Perlembagan Persekutuan telah meletakkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perhubungan antara etnik yang berbilah bangsa di Malaysia. Oleh itu, dapat kita lihat kesan-kesan kepada pengaruh perkembangan order dunia ini. Kesan yang pertama ialah وَغَالِبًا مَا يَسْتَخْدِمُ اسْتِخْدَامُ لُغَةِ الرَّجَعِ, yang maksud penggunaan bahasa rojak ini sering digunakan. Penggunaan bahasa rojak ini telah menghilangkan identiti bahasa Melayu. Kalau diperhatikan, banyak bahasa asal perkataan diubah menjadi ringkas ataupun lebih mudah disebut atas alasan perkataan asal terlalu panjang untuk disebut. Jadinya masyarakat menggunakan alasan bahasa rojak atau bahasa ini lebih mudah digunakan dalam kehidupan seharian. Yang kedua, وَهُنَاكَ مَشْكِلَةٌ فِي سِيَاسَةِ اسْتِخْدَامِ اللغة في نظام التعليم الوطني, yang bermaksud berlaku masalah dalam dasar penggunaan bahasa dalam sistem pendidikan negara. Ini dapat kita lihat penggunaan bahasa yang tidak konsisten menyebabkan berlakunya masalah pemerkasaan bahasa Melayu. Selepas kemerdekaan, kerajaan telah berusaha untuk memartabatkan bahasa Melayu setelah sistem pendidikan sekolah telah diubah semasa pendudukan British dan Jepun. Walau bagaimanapun, setelah kerajaan umumkan penggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan matematik, ini telah menambah cabaran dalam memperkasakan bahasa Melayu ini. Alasan kerajaan mewujudkan sistem ini adalah untuk generasi Melayu ataupun generasi Malaysia seterusnya ni bersaing di perangkat global, kerana bahasa Inggeris telah menjadi bahasa pendidikan di dunia. Namun begitu, dasar ini menyebabkan sebahagian masyarakat menentang pelaksanaan dasar ini, sehingga dasar ini dikaji semula dan penggunaan bahasa Inggeris dalam sains dan matematik ditarik balik setelah dilaksanakan untuk beberapa tahun. Alasannya, mereka berpendapat bahawa masyarakat Melayu di luar bandar khususnya akan semakin ketinggalan ke belakang. Walau bagaimanapun,
kerajaan memperkenalkan dasar dui bahasa iaitu kebebasan kepada pihak sekolah sama ada ingin memilih bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. Dan yang ketiga, al-lughah al-injiliziyah huwa aksar idkhal, iaitu bahasa Inggeris ini lebih diperkenalkan. Dan perkara ini dapat kita lihat bahasa Inggeris lebih diperkenalkan di peringkat yang lebih tinggi. Jadinya kebanyakan universiti mula memperkenalkan pengajaran khusus ataupun pembelajaran khusus dalam bahasa Inggeris. Mereka berpendapat bahawa kebanyakan ilmu dan rujukan maklumat utama merupakan sumber daripada bahan yang berbahasa Inggeris. Jadi masalah-masalah begini yang akan menjejaskan usaha memperkasakan bahasa Melayu di Malaysia kerana sekolah dan universiti merupakan institusi sosialis yang banyak memberi kesan kepada kehidupan individu ataupun masyarakat di Malaysia. Dan yang keempat ialah at-tasur al-manal min ba'd an-nas fima yata'allaqu mawqifu al-lughah al-malayuwiyah ma'a al-lughah al-injiliziyah. Yang bermaksud adanya persepsi serong dari segelintir masyarakat mengenai kedudukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Dan ini adalah berkait dengan keperluan negara dan kepentingan antarabangsa menyebabkan kedudukan bahasa Melayu kembali goyah, kembali lemah lah. Maksudnya dan di sini benda ini berlaku kerana hasil tuntutan globalisasi lah. Sebabnya bahasa Inggeris telah mendominasi dan mula mengambil alih kedudukan bahasa kebangsaan. Sebagai contoh yang tadi tu pengenalan sistem pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Jadinya ia telah melemahkan kedudukan bahasa Melayu itu sendiri. Dan seterusnya disebabkan adanya masalah di dalam pengenalan sistem pengajaran di dalam bahasa Inggeris, ianya terdapat konflik kedudukan bahasa. Ini telah memberi ruanglah kepada kaum yang wujud dekat Malaysia untuk turut sama memperjuangkan bahasa mereka. Walaupun kedudukan bahasa kebangsaan ini dijamin kedudukannya mengikut Perlembagaan Malaysia, namun realiti sebenar dalam kehidupan seharian seolah-olah mereka meminggirkan bahasa ibunda. Maka jelaslah di sini terdapatnya kesan-kesan terhadap pengaruh perkembangan order dunia. Terima kasih, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum. Seterusnya, saya Nurul Aini Ahmad akan membahas tentang isu kedua, iaitu permasalahan kemahiran murid-murid membaca dan menulis bahasa Melayu di luar bandar. Murid sekarang keliru mengancam huruf besar dan huruf kecil semasa membaca, tidak membunyikan perkataan yang betul tepat, tidak dapat menyebut perkataan yang dikeja serta sering menimbulkan perkataan yang tidak diketahui makna atau gagal membunyikannya. Hal ini berlaku kerana beberapa faktor tertentu, antaranya yang pertama faktor kemahiran teknologi maklumat dan telekomunikasi, di mana keadaan sosioekonomi luar bandar telah meletakkan teknologi di luar jangkauan rakyat, maka seharusnya tidak mampu membeli komputer. Kesukaran penduduk luar bandar untuk mendapatkan maklumat terkini akan memberi kesan terhadap kualiti pendidikan. Faktor yang kedua ialah ada titi dan sikap. Ada titi dan sikap bagus di manusia di latar belakang keluarga seperti status ekonomi, perancangan agama, budaya keluarga dan sikap ibu bapa terhadap nilai pendidikan. Sikap negatif terhadap pendidikan termasuklah kurang mengambil berat terhadap pendidikan anak-anak, kurang kesedaran tentang kepentingan pelajaran, lebih suka anak-anak bekerja daripada bersekolah, dan membiarkan anak penting sekolah merupakan faktor utama menyumbang kepada masalah kualiti pendidikan. Dan terakhir ialah faktor kemahiran asas yang lemah. Masalah pembelajaran adalah berkaitan dengan kelemahan kemahiran asas pembelajaran, iaitu kemahiran asas pembelajaran iaitu menulis, mengira dan membaca perlu diperkukuhkan supaya murid-murid tidak ketinggalan di dalam pembelajaran. Kanak-kanak yang tidak dipupuk dengan kemahiran asas membaca dan membaca akan mengalami masalah di dalam penguasaan bahasa Melayu. Kelemahan pada peringkat awal ini
betul. Mungkin dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sambung bahagian isu utama. Isu utama yang terakhir adalah kurangnya membaca buku atau bahan bahasa Melayu. Seperti mana yang kita tahu, bahasa Melayu ini merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar yang digunakan di sekolah, sama ada di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah maupun di peringkat pengajian tinggi. Bahasa Melayu ini sepatutnya harus dikuasai oleh setiap rakyat Malaysia, tetapi ia boleh menjadi masalah bagi yang bukan kaum Melayu, iaitu Cina dan India. Kebanyakannya mereka ni lebih cenderung atau lebih menguasai bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Salah satu faktornya adalah kurangnya minat kepada bahasa Melayu. Mereka menganggap bahasa Melayu ni sangat susah untuk dikuasai dan menganggap ia tidak penting. Ibu bapa ni sepatutnya mengambil peranan masing-masing untuk menitik beratkan mengenai penggunaan bahasa Melayu di rumah atau ketika bersama anak-anak. Malahan sebaliknya membiarkan anak-anak belajar sendiri di sekolah, sedangkan mereka ni belajar mengikut mood masing-masing. Itu menyebabkan ia lambat untuk belajar, terutamanya dari segi membaca. Maknanya dia menganggap semua itu tidak penting. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aini Najihah binti Mazlan wa raqmu talabah 0601 khamisah wa samaniyah. Untuk jalan penyelesaian daripada isu-isu yang dibincangkan, antara jalan penyelesaian yang pertama adalah dari segi an-nutqu ats-tsaqafi, iaitu pengucapan kebudayaan. Untuk meneruskan ataupun memperkuatkan lagi bahasa Melayu dalam negara kita, terdapat dua perkara yang harus dilakukan, iaitu yang pertama adalah ta'zirul amali aw naw'u minal adab wal adab. Kita harus memperkuatkan karya kesusasteraan dan ilmu kesusasteraan. Maksudnya kita kena belajar lagi lah ilmu-ilmu mengenai sastera. Begitu. Yang kedua adalah yajibu damaju tadrisul adab ma'a durusil lughah al-maliziyah fi nizami ta'lim al-watani. Maksudnya pengajaran kesusasteraan ni mestilah disatukan dengan pembelajaran bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara. Maksudnya semua bangsa kena belajar mengenai sastera ni, supaya tidak lupalah. Maksudnya semua bangsa kena tahu pasal bahasa Melayu ni. Itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Zulaikha Najihah binti Muhammad Zul wa raqmu talabah 0601 4 wa 2. Baiklah, cara penyelesaian untuk isu-isu yang telah kita buat. Seterusnya, penyelesaian melalui takhtitul lughah. Al-lughat Melayu allati samantu litakunul al-lughatul wataniyat, iaitu perancangan bahasa merujuk kepada proses pembinaan dan pengembangan sesuatu bahasa untuk tujuan tertentu. Perancangan bahasa melibatkan al-lughatul wataniyah, iaitu menjadi bahasa kebangsaan, wal-lughatul rasmiyah, menjadi bahasa rasmi, wal-lughatul ma'rifah, menjadi bahasa ilmu yang diasaskan dasar bahasa kebangsaan dan dasar pendidikan kebangsaan. Antara kejayaan yang pertama Dewan Bahasa dan Pustaka ialah dengan terbitnya Kamus Dewan, iaitu Kamus Eka Bahasa Melayu yang dianggap sebagai rujukan. Selain itu, kejayaan seterusnya kita dapat lihat dalam perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi yang telah dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui pelbagai usaha dari sektor awam, sektor swasta maupun sektor antarabangsa. Sebagai contoh usaha dari sektor awam, ianya dilakukan seperti mengadakan ceramah, forum dan seminar bahasa. Pada era globalisasi ini juga, menyebabkan bahasa boleh dipelajari melalui kaedah teknologi moden. Ia dimulakan dengan projek Karya Net, iaitu menjadi satu wadah penulis berkarya di alam maya. Untuk mencapai misi negara,
dalam mencapai kemajuan teknologi masa kini, Dewan Bahasa dan Pustaka dan pelbagai pihak perlu bekerjasama untuk memperbanyak perisian komputer dan karya dalam bentuk digital dan elektronik dalam bahasa Melayu. Sebagai kesimpulannya, melalui perancangan bahasa, ini takhtitul lughawi, sedikit sebanyak mampu menyelesaikan isu-isu bahasa Melayu yang berlaku di negara kita. Walaupun terdapat banyak lagi isu ataupun cabaran untuk memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu dalam masyarakat pelbagai bangsa dengan baik dari segi penulisan dan komunikasi. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk memainkan peranan bagi merealisasikan dasar negara terhadap bahasa Melayu di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahidah Nadia binti Muhammad Sabri, bernombor matrik 059216. InsyaAllah saya akan menerangkan mengenai cara penyelesaian yang ketiga bagi isu yang berlaku dalam al-lughah al-ijtimai. Untuk tugasan ini, saya telah mengambil bahagian membuat penulisan dan menghuraikan mengenai satu dari cara penyelesaian bagi isu yang berlaku dalam lughah al-ijtimai, iaitu dengan mempraktikkan amalan pengajaran bahasa secara berkesan. Untuk menghuraikan mengenai amalan pengajaran yang berkesan ini, saya telah menggunakan dua buah jurnal yang berbeza, iaitu satunya dari jurnal yang ditulis oleh Nurliza Jamaluddin dan satu lagi ditulis oleh salah seorang penulisnya bernama Abdul Rasid Jaminan. Secara asasnya, saya hanya membandingkan isi-isi yang terdapat dalam artikel ataupun jurnal ini di samping menambahkan pendapat saya bagi isi yang diutarakan. Kedua-dua jurnal tersebut sebenarnya mempunyai kelebihannya tersendiri dari segi pemfokusan isu dan pemfokusan cara penyelesaian dan susunannya. Di sini terdapat 4 perkara yang perlu dilihat untuk mewujudkan amalan pengajaran secara berkesan, iaitu yang pertama, budaya positif di bilik darjah, penyediaan pelajaran, pelaksanaan pelajaran serta penilaian dan maklum balas. Namun di sini saya hanya memfokuskan kepada pelaksanaan pelajaran sahaja kerana terdapat banyak aspek yang perlu dilihat dari pelaksanaan pelajaran. Antaranya ialah dalam pelaksanaan pelajaran ini, pengajar perlu mengaktifkan pengetahuan sedia ada pelajar mengenai bahasa. Seperti yang kita tahu, pengetahuan mengenai bahasa ni sebenarnya telah pun wujud dalam diri setiap pelajar maupun kita semua. Selain daripada merangsang minat, menggalakkan penglibatan pelajar dan sebagainya. Dan dalam pelaksanaan pelajaran itu sendiri sebenarnya terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu komponen yang pertama komponen permulaan pelajaran, iaitu merangkumi bagaimana seseorang pengajar itu perlu berkemampuan untuk menarik perhatian pelajar seperti dengan cara menggunakan intonasi yang berbeza dan sebagainya. Manakala komponen yang kedua, iaitu komponen perkembangan pelajaran pula, melibatkan kaedah dan teknik yang digunakan sewaktu mengajar untuk memastikan pelajar aktif di dalam kelas. Dan akhir sekali komponen penutupan pengajaran yang merangkumi perkaitan kognitif dan sosial. Penutupan pengajaran melalui perkaitan kognitif bermaksud pengajar membimbing pelajar untuk merumuskan pelajaran, manakala perkaitan sosial pula melibatkan motivasi dan keseronokan dalam belajar yang dihadirkan oleh seorang pengajar terhadap para pelajar.
Itu sahaja perkara yang dibincangkan dalam pelaksanaan pelajaran bagi mewujudkan amalan pengajaran bahasa yang berkesan. Namun, tidak dinafikan sebenarnya aspek lain seperti mewujudkan budaya positif di bilik darjah, membuat penyediaan pelajaran serta mengambil kira penilaian dan maklum balas pelajar juga adalah penting di samping kita menitik beratkan perkara yang kita bincangkan tadi, iaitu pelaksanaan pengajaran. Itu sahaja daripada saya berkenaan satu dari cara penyelesaian kepada isu dalam sosiolinguistik ataupun al-lughah al-ijtimai. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebagai kesimpulan, kelemahan penggunaan bahasa Melayu dalam masyarakat pelbagai bangsa di Malaysia boleh diatasi jika dapat dikawal dengan lebih awal. Jangan kita menjadi bak kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Jika hal itu berlaku, kemungkinan semakin susah untuk kita cari jalan penyelesaiannya. Sekian, itu sahaja dari kumpulan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.